Assalamualaikum, selamat pagi Ernie, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah saya dan rakan yang bertugas pada pagi ini sihat ya. Dan pastinya Alhamdulillah. juga keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Tutong dalam keadaan pada pagi ini dalam keadaan cerah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya cukup mengizinkan. Pasti banyak aktiviti yang lazim dilakukan di hujung minggu ini, memudahkan lagi masyarakat Tutong untuk melaksanakannya. Betul, tepat sekali. Baiklah Ernie, tadi pun sudah kami tanyakan kepada Espalini mengenai dengan tempat menarik yang ada di daerah masing-masing ni. Kalau bagi daerah Tutong sendiri, di mana ni agaknya tempat cadangan untuk meluangkan masa bersama keluarga ataupun membuat lawatan ni, Ernie? Ya, Alhamdulillah kalau untuk perancangan membawa anak-anak dan juga ahli keluarga, indah lain bukan Pantai Seri Kenangan ya, ataupun ke hujung lagi ke Taman Batu yang terletak di Kuala Tutong. Dan selain itu juga untuk bis kita yang mungkin saja berhajat ya untuk menyelusuri ke kampung-kampung, bis kita boleh juga datang ke Pondok 7 RKN, adanya juga di sekitar kawasan Lamunin, Bintu The Green Spring Resort dan banyak lagi sebetulnya ya, Ecoponis Garden. Dan ini juga sekaligus memberi ruang kepada anak-anak kita ni untuk mengenai dengan alam semula jadi, terutama sekali apa yang ada di dalam hutan ya. Jadi bolehlah bis kita kunjungi ke dalam-dalam kampung sebenarnya. Dulu Cukup kalau saya menarik. ingat di daerah Tutong ada mempunyai taman rama-rama. Adakah ia Di masih Tasik Merimbun. dibukakan? Di Tasik Merimbun Ernie. Ya, di Tasik Merimbun ya, ianya terletak di Tasik Merimbun. Taman tersebut juga ada waktu-waktu tertentu sebenarnya, tetapi alhamdulillah sebenarnya masih lagi dibukakan. Dan yang lebih baik adalah menghubungi dulu pihak Taman Warisan Tasik Merimbun lah ya untuk datang berkunjung ke tempat berkenaan sebelum datang ke sana. Ya. Baiklah, terima kasih Ernie. Mudah-mudahanlah dari pengongsian daripada Ernie tadi tu, ibu bapa dapatlah mengambil sedikit sebanyak info. Kalau di daerah Tutong, di sini patut kita lawat, di Pantai Seri Kenangan patut kita ni berkelah nanti dan juga sebagainya. Baiklah, terima kasih Ernie di atas pengongsiannya. Jadi kami serahkan saja kepada Ernie untuk mengongsikan bahan visual ataupun info semasa bagi daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih Umu dan Sarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Auda. Alhamdulillah kita dapat bersua pagi ini. Ada beberapa maklumat semasa ingin disampaikan ya dan juga pengisian pakej program. Dan hari ini saja Auda 16 November 2025. Banyak sebetulnya aktiviti yang diadakan pada hari ini di daerah Tutong. Dan antaranya juga pada pagi ini diteruskan lagi Tutong Buzz yang diadakan di kawasan letak kereta JT Sungai Tutong bermula pada pukul 11 pagi sehingga 10 malam ya. Dan hari ini juga sudah pun bermula pada subuh tadi sambutan Hari Keluarga Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong 2025. Acara ini turut diisikan juga beberapa aktiviti sampingan, sukan ria dan juga aktiviti jamuan dan live cooking dan sebagainya. Ini juga hasrat untuk menyatukan ya para jemaah Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong bersama ahli keluarga masing-masing dalam acara yang diadakan pada hari ini. Dan seterusnya kita kongsikan pada pagi ini juga bertempat di Tanah Perkuburan Pengkalan Jalur Lubuk Pulau Tutong diadakan satu kempen kebersihan dan ianya melibatkan Majlis Perundingan Mukim, Majlis Perundingan Kampung dan juga Persatuan serta IGS ya, pelajar dari IGS. Jadi acara ini sudah pun bermula pada pukul 7.30 pagi dan saya rasa masih lagi berlangsung dan mudah-mudahan juga penduduk setempat khususnya Mukim Tanjung Maya ya masih lagi ada kesempatan bis kita untuk datang ke Tanah Perkuburan Pengkalan Jalur Lubuk Pulau sama-sama menyertai kempen kebersihan yang diadakan pada pagi ini. Baik itu beberapa maklumat semasa dan sebelum kita kongsikan satu lagi info, kita beralih seketika untuk menyaksikan pakej program yang kami sediakan hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio penonton, Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas dan Raya Sedunia merupakan inisiatif global yang dianjurkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang antara lain tujuan diadakan hari seumpama ini ialah bagi mempertingkatkan lagi kesedaran awam tentang kepentingan menjaga keselamatan di jalan raya di samping menggalakkan pelaksanaan dasar pencegahan kemalangan yang lebih berkesan di seluruh dunia. Hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya sedunia merupakan inisiatif antarabangsa yang disambut pada setiap Ahad pada minggu ketiga di bulan November dengan tujuan untuk memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya serta keluarga mereka yang turut terkesan akibat kemalangan jalan raya. Sambutan ini turut menekankan akan kepentingan kepatuhan kepada undang-undang atau peraturan serta menghormati hak setiap individu untuk menikmati jalan raya yang selamat sebagai kemudahan awam yang harus dijaga demi keselamatan bersama, sekaligus menggalakkan usaha kolektif dalam mencegah kemalangan dan meminimumkan risiko keselamatan di jalan raya. Menjaga keselamatan di jalan raya sudah tentu memerlukan inisiatif kendiri bagi semua pengguna jalan raya dan tidak hanya bergantung sepenuhnya kepada pihak kerajaan atau agensi-agensi berkaitan. Namun, adalah wajar bagi agensi-agensi yang berkenaan untuk aktif mempergiatkan aktiviti-aktiviti kesedaran tentang keselamatan lalu lintas di negara ini seperti yang telah dilaksanakan oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya Negara Brunei Darussalam MKKJR dan agensi-agensi berkepentingan lainnya menganjurkan pameran-pameran keselamatan jalan raya, pertandingan kuis dan pertandingan mencipta klip video keselamatan jalan raya, peluncuran buku berkaitan keselamatan di jalan raya dan sebagainya yang diharap melalui program pendidikan dan kempen kesedaran ini mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Jadi pada pendapat saya, peningkatan kesedaran tentang keselamatan lalu lintas ianya adalah penting untuk mengurangkan kemalangan jalan raya yang sering disebabkan oleh kelalaian ataupun kurang pengetahuan ataupun sikap tidak bertanggungjawab dalam kalangan pengguna jalan raya. Dengan meningkatkan kesedaran, pengguna jalan raya juga dapat lebih memahami peraturan lalu lintas. Kemudian di samping itu juga memahami akan bahaya kelakuan beresiko seperti memandu laju atau menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Dengan kesedaran yang lebih tinggi, insya-Allah ianya akan menjadikan jalan raya lebih selamat sekaligus dapat mengurangkan kemalangan dan kematian di jalan raya. Pastinya banyak sebenarnya langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Antaranya seperti penguatkuasaan undang-undang lalu lintas yang lebih ketat, peningkatan pendidikan dan kesedaran mengenai keselamatan jalan raya. Selain itu, penyelenggaraan infrastruktur yang jalan yang lebih baik dan penggunaan teknologi seperti kamera pemantauan dapat mengurangkan kemalangan jalan raya dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Apa yang penting adalah individu yang berkendara maupun yang menggunakan kemudahan di jalan raya seperti pejalan kaki dan sebagainya hendaklah sentiasa berhati-hati dan patuhi pada papan tanda arahan dan peraturan jalan raya yang telah dikuatkuasakan bagi menjaga keselamatan jalan raya. Statistik kemalangan sepanjang 5 tahun kebelakangan menunjukkan tren yang mendatar. Tetapi secara keseluruhan rekod telah menunjukkan kes kemalangan jalan raya dari tahun 2020 sehingga 2024 melibatkan lebih daripada 1,000 kes kemalangan dengan melibatkan lebih 300 kecederaan dan kurang daripada 20 kes kematian. Pada tahun 2020, kes kemalangan telah mencatatkan sebanyak 1,079 kes dengan 341 kecederaan dan 11 kematian. Tahun 2021 melibatkan sebanyak 1,043 kes, 343 kecederaan dan 16 maut. Bagi tahun 2022 pula, rekod telah menunjukkan sebanyak 1,050 kes
dengan melibatkan 359 kecederaan dan 18 kematian. Tahun berikutnya pula, sebanyak 1,118 kes kemalangan dengan 364 kecederaan dan sebanyak 14 kes melibatkan kematian. Pada tahun 2024 pula, sebanyak 1,163 kes telah direkodkan, 359 melibatkan kecederaan dan 13 maut. Antara tiga punca utama kemalangan maut yang dikenal pasti iaitu pemanduan melebihi had laju, tidak menggunakan tali pinggang keledar dan keluar masuk simpang secara mengejut. Bagi pendapat saya, pematuhan kepada Undang-Undang Jalan Raya itu merujuk kepada tindakan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi mengatur lalu lintas. Pematuhan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran dalam pergerakan kenderaan dan pejalan kaki. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Jalan Raya adalah penting kerana ia dapat mengurangkan risiko kemalangan, meminimumkan kecederaan atau kematian serta memastikan persekitaran jalan raya yang lebih selamat dan efisien untuk semua pengguna. Di era teknologi ini, sudah tentu media sosial dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesedaran jalan raya lalu lintas, iaitu dengan menyebarkan maklumat kempen keselamatan, menggalakkan pembantuan berehmah dan memperingatkan bahaya kecuaian di jalan raya. Platform seperti Facebook, Instagram dan lain-lain membolehkan interaksi langsung antara pihak berkuasa dan pengguna jalan raya serta menyampaikan panduan dan statistik kemalangan. Melalui video dan infografik, media sosial turut membentuk sikap bertanggungjawab dalam kalangan masyarakat yang secara tidak langsung dapat memperkukuhkan budaya keselamatan lalu lintas. Sebagai pengguna jalan raya, diharap akan sentiasa berwaspada dan mematuhi undang-undang lalu lintas, khususnya dengan memastikan lesen memandu dan lesen kenderaan sah laku. Kenderaan berada dalam keadaan baik, menggunakan tali pinggang keledar, tidak menggunakan telefon bimbit ketika memandu, mematuhi had kelajuan, serta memastikan keadaan selamat sebelum keluar simpang atau membuat pusingan U. MKKJR menekankan bahawa keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab bersama yang memerlukan komitmen berterusan daripada agensi-agensi kerajaan, sektor swasta dan masyarakat umum demi kesejahteraan semua pengguna jalan raya di negara Brunei Darussalam. Tuntasnya ada penonton memperingati mangsa-mangsa lalu lintas jalan raya sedunia bukan sekadar acara simbolik, bahkan ia merupakan satu acara yang menilai semula sikap, dasar dan juga amalan keselamatan di jalan raya. Dan insya-Allah dengan adanya usaha ataupun kesedaran kolektif ini, insya-Allah akan dapat lagi mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya sekaligus mengurangkan kadar kecederaan dan juga kematian. Dan kita harapkan dengan adanya Hari Sumpama ini dapatlah lagi kita mempertingkatkan keselamatan di jalan raya dan juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengguna yang menggunakan jalan raya. Sekian ada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.